Salam sejahtera. Ini adalah video interview kami dengan remaja untuk topik kami dalam subjek Islamic Civilization and Civilization Asia. Nama saya Rabiatul Adawiyah. Saya Fernanda Hanijuni. Okay. Untuk soalan pertama, terima kasih kerana sudi untuk ditemu bual. Bolehkah anda ceritakan sedikit tentang diri anda dan kongsikan latar belakang anda? Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kedua-dua interview di sini. Nama saya Syahidatul Nafisah binti Rapinin. Saya merupakan bekas pelajar tingkatan 6 di SMK Ranau dan saya berumur 19 tahun dan baru sahaja menamatkan pengajian dalam bidang sains sosial. Terima kasih untuk jawab soalan itu. Soalan seterusnya, pada pandangan anda, adakah pendidikan seksual penting untuk generasi muda sekarang, terutamanya dalam budaya yang berbeza? Uh, Dalam pandangan saya, ya saya percaya bahwa pendidikan seksual ini sangat penting untuk generasi muda. Sebab dalam dunia yang makin terbuka dan global ini, remaja ini dia makin terdedah kepada berbagai macam maklumat. Yaitu ada yang betul dan ada juga yang tidak betul. Okay. Jadi pendidikan seksual nih dia dapat membantu remaja dalam membuat keputusan yang bijak, dia dapat melindungi remaja daripada risiko seperti kehamilan luar nikah dan juga penyakit kelamin begitu. Selain itu pendidikan seksual ini dia juga mendidik golongan remaja nih untuk tentang consent, yaitu kalau dalam bahasa Melayu dia tuh persetujuan. Okay, dan menghormati tubuh badan mereka dan juga orang lain tanpa mengira budaya lah. Oh, oke. Terima kasih kerana sudi menjawab soalan itu. Untuk soalan seterusnya adalah soalan yang saya buat sendiri, yaitu dengan kemajuan teknologi dan globalisasi pada masa kini, tidak dinafikan bahawa dunia kini berada di hujung jari kita. Pada pendapat anda, sejauh manakah media moden mencabar pandangan tradisional orang terhadap pendidikan seksual? Oke, terima kasih atas soalan tersebut. Media moden nih, terutamanya media sosial yang para remaja kenal, dia memainkan peranan yang sangat besar dalam mencabar pandangan orang tradisional terhadap pendidikan seksual ini. So, asal remaja kini dia lebih mendapat maklumat daripada internet dan ini mendorong-dorong untuk bertanya serta mempersoalkan norma-norma lama begitu. Walaupun ada kebaikan, namun jika tiada panduan yang betul ni, mereka boleh salah faham begitu dan mendapat maklumat yang yang tidak sahih. Oleh itu masyarakat ni dia perlu lebih terbuka untuk memberi penerangan berdasarkan ilmu dan juga bukti, bukan semata-mata tradisi begitu. Oke, terima kasih kongsikan pendapat anda untuk soalan-soalan saya tadi. Seterusnya saya akan memberikan kepada penembual seterusnya untuk menemu bual dengan soalan-soalan dia. Terima kasih kepada orang yang meneruskan soalan seterusnya. Belajar masyarakat tentang pendidikan seksual sebagai sesuatu yang tidak patut diajari kepada anak-anak muda pada masa kini karena risau akan meningkatkan kecenderungan kepada gejala sosial. Apakah langkah yang patut diambil oleh pemimpin dan institusi agar ibu bapak semuanya mengungkap pikiran mereka? Oke, terima kasih atas soalan tersebut. Antara langkah-langkah yang patut diambil oleh pemimpin dan institusi pendidikan agar ibu bapa ni terutamanya untuk mengubah pemikiran mereka lah. Pertama, perlu ada kempen kesedaran di peringkat community yang melibatkan ibu bapa, guru dan pemimpin setempat pun perlu dilibatkan. Begitu. Yang kedua, pihak sekolah ni dia boleh mengadakan sesi penerangan ataupun ceramah lah ataupun kalau lebih dikenali sebagai forum bersama ibu bapa untuk menjelaskan objektif sebenar pendidikan seksual ni begitu. Okey, yang ketiga dan yang terakhir, pemimpin masyarakat dan agama boleh memainkan peranan sebagai jambatan antara budaya tradisional dan juga keperluan pendidikan moden supaya itu message dapat disampaikan tanpa dia menyinggung mana-mana sensitivity. Di kalangan remaja dari berbagai latar belakang budaya. Okey, harapan saya agar pendidikan seksual ni dia dijadikan satu bentuk ilmu yang asas yang diajar dengan cara yang ikut peringkat umur dan juga sensitivity begitu. Saranan saya pula adalah untuk memperkenalkan satu model pendidikan seksual yang
menyeluruh begitu. Dia dengan melibatkan pakar psikologi, konselor dan juga wakil agama lah supaya apa yang disampaikan tuh dia boleh dapat diterima oleh semua pihak. Dan juga dengan adanya begitu wujud ruang yang selamat untuk remaja bertanya dan juga berkongsi dengan lebih terbuka. Oke, terima kasih. Kita akan ke selanjutnya. Apakah bisa Anda sampaikan kepada remaja bagi menyokong kepentingan pendidikan seksual? Terima kasih. Mesej saya kepada remaja ialah jangan takut untuk belajar tentang diri Anda. Okay, pendidikan seksual ni dia bukan saja menggalakkan, dia bukan saja tentang galakan kepada perkara negatif, tapi dia ni tentang perlindungan, kesedaran dan juga penghormatan terhadap diri sendiri, terhadap tubuh badan sendiri dan juga orang lain. Jadi pengetahuan ni ialah hak kamu dan dia boleh membantu remaja membuat pilihan yang bijak demi masa depan yang lebih baik. Sekian sahaja daripada yang telah kami temu bual. Terima kasih kerana sudi datang untuk ditemu bual oleh kami. Dan itu sahaja dari kami. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bertemu dengan kami. Nama saya Nur Eliana Izora. Dan nama saya Valinda Nita. So, hari ini kami sangat menghargai kehadiran anda untuk berkongsi pandangan dan pengalaman dengan kami. Dan kami juga sangat teruja untuk mempelajari tentang anda dengan lebih mendalam. Oleh itu, sebelum kita memulakan temu bual, adakah anda sudah bersedia untuk menjawab soalan yang akan diajukan? Sudah. Oke, terima kasih. So, soalan berikut adalah berpuji seperti, bolehkah anda ceritakan sedikit tentang diri anda dan kongsikan latar belakang anda? Nama saya Nurdania Kristina binti Muhammad Syarizan. Saya berumur 19 tahun dan juga sambung belajar di tingkatan 6 di SMK Pekan, Kota Bedug. Itu sahaja. Oke, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Pada pandangan anda, adakah pendidikan seksual penting untuk generasi muda, terutamanya dalam budaya yang berbeza? Jika iya, bagaimanakah ia boleh mengubah pandangan generasi muda terhadap pendidikan seksual? Jika tidak, berikan alasan anda. Pada pandangan saya, ya, pendidikan seksual amat penting walaupun dalam budaya yang berbeza kerana ia memainkan peranan yang besar dalam membentuk kefahaman, sikap dan tingkah laku generasi muda berkaitan dengan kesihatan, hubungan dan juga keselamatan diri. Selain itu, pendidikan seksual dapat membantu generasi muda untuk memahami risiko kehamilan, jangkitan penyakit kelamin seperti HIV dan STI, dan juga penderaan seksual, serta membantu generasi muda untuk memahami cara untuk melindungi diri mereka. Oke, terima kasih kerana menjawab soalan yang seterusnya. Kita beralih kepada soalan yang ketiga. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi pada masa kini, tidak dapat dinafikan bahawa dunia kini berada dalam hujung jari. Pada pendapat anda, sejauh manakah media moden mencabar pandangan tradisional orang terhadap pendidikan seksual? Pada pendapat saya, media moden dia memberikan pendedahan awal kepada isu seksualiti kepada golongan muda. Dulu, pendidikan seksual ini dianggap sesuatu yang hanya boleh dibincangkan pada usia tertentu dan juga dalam konteks perkawinan. Tapi kini dengan adanya media moden seperti aplikasi YouTube, TikTok dan filem, remaja mula terdedah kepada topik seksual tanpa batasan budaya dan juga agama. Saya sangat setuju dengan jawaban anda. Untuk soalan yang seterusnya, saya akan berikan kepada Valinda untuk mengajukan soalan tersebut. Terima kasih, Eli. Kita akan meneruskan soalan seterusnya, yaitu soalan keempat. Segelintir masyarakat masih memandang pendidikan seksual sebagai sesuatu yang tidak patut diajar kepada anak-anak muda pada masa kini kerana risau akan meningkatkan kecenderungan kepada gejala sosial. Jadi, apakah langkah yang patut diambil oleh
pemimpin dan institusi pendidikan agar ibu bapak terutamanya untuk mengubah pemikiran mereka. Pada pendapat saya, langkah yang patut diambil oleh pemimpin dan institusi pendidikan adalah dengan melibatkan ibu bapa dalam proses pendidikan. Menjadikan ibu bapa sebagai rakan pendidikan, sebagai contohnya menyediakan bahan sokongan untuk dibincangkan di rumah, dan hal ini akan menggalakkan penglibatan dan membina kepercayaan antara ibu bapa dan golongan muda. Selain itu, pendidikan kepada ibu bapa melalui seminar dan bengkel juga perlu dilaksanakan. Pihak sekolah atau kementerian boleh menganjurkan sesi khas untuk ibu bapa bagi menerangkan objektif pendidikan seksual, isi kandungannya dan juga manfaat jangka panjang. Penekanan perlu dibuat bahwa pendidikan seksual bukan sahaja menggalakkan hubungan bebas, tetapi membimbing dan mendidik tentang tanggung jawab, keselamatan diri dan juga kesedaran emosi. Baiklah, jadi apakah harapan dan saranan Anda untuk meningkatkan pemahaman tentang pendidikan seksual di kalangan remaja dari pelbagai latar belakang budaya? Harapan saya untuk meningkatkan pemahaman tentang pendidikan seksual di kalangan remaja dari berbagai latar belakang budaya ialah saya berharap pendidikan seksual tidak lagi dianggap sebagai topik yang sensitif, di mana masyarakat akan berpikiran lebih terbuka dan matang dalam membincangkan isu seksualiti tanpa rasa segan dan malu, kerana ia melibatkan kesejahteraan dan keselamatan generasi muda. Saranan saya adalah dengan menyediakan lebih banyak bahan pendidikan yang menarik. Sebagai contoh, penggunaan media interaktif, ceramah motivasi, video pendek, dan aktiviti berkumpulan supaya generasi muda atau remaja tidak berasa bosan dan mudah paham apa yang diajar. Isi kandungan juga mestilah bersesuaian dengan umur dan juga tahap pemikiran mereka. Ya, jadi secara keseluruhannya, apakah message yang Anda ingin sampaikan kepada remaja bagi menyokong kepentingan pendidikan seksual? Message yang ingin saya sampaikan adalah pendidikan seksual bukan semata-mata tentang aspek fisikal, tetapi juga dia berkaitan dengan harga diri, empati, persetujuan, dan komunikasi sihat. Ia merupakan sebahagian daripada proses membentuk seorang individu itu menjadi matang, berprinsip dan juga mampu menjaga marwah diri. Baiklah, terima kasih sekali lagi kerana membantu kami dalam menjalankan tugas kami. Dan itu sahaja daripada saya dan juga rekan saya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Asya Syazana. Hari ini saya akan menemukan seorang remaja dari kalangan penduduk setempat saya. Bersama saya seorang remaja. Adik, bolehkah Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda dan kongsikan latar belakang Anda? Assalamualaikum, nama saya Aidil Syahrajan. Saya berumur 17 tahun, sekolah di Distrik Ketakis. Saya mengambil aliran Sains Pertanian dan Sains Akademis. Okay, terima kasih. Okay, kita lanjut kepada soalan yang pertama di sektor pemahaman umum tentang perspektif remaja tentang pendidikan seksual. Pada pendapat adik, adakah pendidikan seksual penting untuk generasi muda, terutamanya dalam budaya yang berbeza? Kalau iya, bagaimana ia mengubah pandangan generasi muda terhadap pendidikan seksual? Jika tidak, berikan alasan adik. Ya, pendidikan seksual sangat penting untuk generasi muda. Tidak kira apa jua latar belakang mereka, dengan adanya pengetahuan yang betul, remaja dapat membuat keputusan yang bijak dan selamat berkaitan kesihatan diri serta hubungan sosial. Ia juga membantu mengurangkan stigma dan salah paham mengenai seksualiti dan memberi ruang kepada perbincangan yang lebih terbuka dan sihat. Okey, terima kasih. Kita lanjut kepada soalan seterusnya. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi pada masa kini, tidak dapat dinafikan bahawa dunia kini berada di hujung jari kita. Pada pendapat adik, sejauh manakah media moden mencabar pandangan tradisional orang terhadap pendidikan seksual?
Media moden seperti media sosial, filem dan internet telah membuka banyak peluang kepada remaja untuk mendapatkan maklumat sama ada yang betul atau salah. Ini mencapai pandangan tradisional kerana maklumat yang selama ini dianggap tabu kini boleh diakses dengan mudah. Namun, ini juga menunjukkan keperluan pendidikan seksual formal agar remaja mendapat maklumat yang sahih dan tidak bergantung sepenuhnya kepada sumber yang tidak pasti. Okey, terima kasih. Segelintir masyarakat masih memandang pendidikan seksual sebagai sesuatu yang tidak patut diajari kepada anak-anak muda pada masa kini kerana risau akan meningkatkan kecenderungan kepada gejala sosial. Apakah langkah yang patut diambil oleh pemimpin dan institusi pendidikan agar ibu bapa terutamanya untuk mengubah pemikiran mereka? Langkah utama ialah memberi pendedahan dan pendidikan kepada ibu bapa mengenai kepentingan pendidikan seksual. Institusi pendidikan boleh mengajukan seminar atau bengkel keibubapaan yang menekankan bagaimana pendidikan seksual bukan sekadar tentang hubungan fizikal, tapi juga tentang nilai, tanggungjawab dan keselamatan diri. Pemimpin pula perlu menyokong dasar-dasar yang mempromosikan pendidikan seksual menyeluruh dengan cara yang sensitif terhadap budaya. Okey, baik, terima kasih. Kita pergi ke soalan rumusan dan pandangan masa depan. Apakah harapan dan saranan adik untuk meningkatkan pemahaman tentang pendidikan seksual di kalangan remaja dari pelbagai latar belakang budaya? Saya berharap pendidikan seksual dapat dimasukkan secara menyeluruh dalam kurikulum sekolah dengan pendekatan yang sesuai dengan umur dan budaya. Saranan saya ialah penglibatan semua pihak, ibu bapa, guru, pihak berkuasa dan NGO untuk memastikan mesej yang sampai kepada remaja adalah konsisten dan tidak menimbulkan kekeliruan. Pendidikan seksual perlu dilihat sebagai satu bentuk perlindungan, bukan ancaman. Okey, baik, terima kasih. Kita pergi ke soalan yang terakhir. Secara keseluruhannya, apakah mesej yang adik ingin sampaikan kepada remaja bagi menyokong kepentingan pendidikan seksual? Mesej saya kepada remaja ialah jangan malu untuk belajar tentang tubuh badan, emosi dan tanggungjawab diri. Pendidikan seksual bukan untuk menggalakkan tingkah laku negatif, tetapi untuk membantu anda membuat pilihan yang sihat dan bertanggungjawab dalam hidup. Pengetahuan ini adalah kuasa dan anda berhak untuk dilindungi dengan maklumat yang betul. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih adik Airil sebab sudi meluangkan masa pada petang ini bagi kita punya sesi temu pual kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.